Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita pada hari ini. Seperti yang telah dijadualkan bagi hari Isnin, minggu ini adalah Asas Tilawah Al-Quran. Jadi boleh bawa keluar buku teks Asas Tilawah Al-Quran tahun 5. Okey, sesiapa yang dah bawa keluar buku teks Al-Quran tahun 5, boleh buka muka surat 40. Okey, sebelum ini kita yang terakhir kita sudah berhenti pada ayat kefahaman bagi surah Al-Zalzalah. Al-Zalzalah, kalau ingat semula, Al-Zalzalah bermaksud gegaran. Gegaran apa? Pada hari kiamat. Okey, tak apa, yang itu kita dah belajar. Okay, Ustaz cuma ingatkan sedikit saja tentang surah Al-Zalzalah. Jadi hari ini kita akan masuk kepada surah yang baru, ayat kefahaman yang baru, iaitu surah Al-Bayyinah. Surah yang agak panjang. Tak adalah panjang sangat sebenarnya, tetapi dia merupakan salah satu surah yang panjang dalam beberapa surah yang terakhir dalam juzuk Amma. Okey, baik. Boleh buka muka surat 40. Okey, kalau semua dah buka muka surat 40, okey, jadi insya-Allah kita akan cuba baca sama-sama surah Al-Bayyinah. Okey, kita akan baca ayat demi ayat. Kemudian selepas kita baca je satu ayat tersebut, kita akan terus baca dia punya maksud, terjemahan bagi setiap ayat Al-Quran. Setiap ayat yang ada dalam surah Al-Bayyinah. Okey, baik. Kita akan mulakan dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sama-sama ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Okey, baik, kita tengok terjemahan bagi ayat yang pertama. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani. Okey, ahli-ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Serta orang-orang musyrik tidak akan terlepas dari kepercayaan dan amalan masing-masing, sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Bacaan yang kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Okay, ada sedikit kesilapan. Kita ulang semula ayat yang kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Okay, baik. Kita teruskan kepada terjemahan, iaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran suci. Kita teruskan lagi ayat yang ketiga. Fiha kutubun qayyimah. Maksud dia, terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar. Kita teruskan lagi kepada ayat yang keempat. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Teruskan kepada terjemahan. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab, iaitu Taurat dan Injil, itu tidak berpecah belah, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Okey, baik. Kita pindah kepada muka surat sebelah, sambungan surah Al-Bayyinah. Okey, muka surat 41.
Okey, kita teruskan, kita sambung kepada ayat yang kelima. Okay, sama-sama ikut bacaan Ustaz. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا Maaf, kita ulang balik. حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Okey, kita baca terjemahan dia. Ayatnya agak panjang dari ayat sebelum-sebelumnya. Okay. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar. Kita teruskan lagi sambungan kepada ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Okay, terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam. Kekallah mereka di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Kita teruskan lagi kepada ayat yang ke-7. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Okay, kita teruskan kepada ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-8. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sadaqallahul aliyil azim. Okey, kita teruskan kepada terjemahan ayat yang terakhir. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Adnin. Syurga Adnin, iaitu tempat tinggal yang tetap, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut daripada melanggar perintah Tuhannya. Sadaqallahul aliyul azim.
Okey, dari apa yang kita telah baca surah Al-Bayyinah, okey, apakah rasa-rasanya tema utama bagi surah ni? Paling banyak dia ceritakan tadi. Kita kita boleh tengok bahawa surah Al-Bayyinah ni banyak menceritakan tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Apakah balasan yang orang kafir akan dapat dan apakah balasan yang orang mukmin, orang yang beriman akan dapat. Okey, tak apa. Kita teruskan kepada intisari surah Al-Bayyinah. Okey, intisari ni maksudnya apa? Intisari surah Al-Bayyinah bermaksud isi-isi penting surah Al-Bayyinah. Okey, tak apa. Kita sama-sama bacakan pada muka surat 42. Okey. Dekat yang gelap sikit ni, kotak yang gelap sikit, intisari surah Al-Bayyinah. Okey, yang pertama sama-sama kita baca. Surah Al-Bayyinah diturunkan di Madinah dan mempunyai 8 ayat. Okey, ingat surah Al-Bayyinah diturunkan di mana? Di Madinah dan mempunyai 8 ayat. Okey, baik. Yang kedua, poin yang kedua, sama-sama kita baca. Al-Bayyinah bermaksud bukti yang jelas. Okey, cuba bulatkan Al-Bayyinah dan gariskan bukti yang jelas. Ingat ya, kalau dalam exam kadang-kadang tu dia akan tanya, apakah maksud Al-Bayyinah? Jadi awak kena ingat Al-Bayyinah bermaksud bukti yang sangat jelas, nyata. Bukti yang sangat jelas ataupun bukti yang sangat nyata. Okey, kita sambung lagi bacaan. Allah menerangkan bahawa orang kafir dari ahli kitab, iaitu ahli kitab ni siapa? Okey, bulatkan ahli kitab. Ahli kitab ni siapa? Ahli kitab ni adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi lah. Kita kenal orang Yahudi kat mana? Dekat Israel tu ramai orang Yahudi. Nasrani ni pula siapa? Nasrani ni ialah Kristian. Awak boleh tulis dekat atas dia dalam Jawi, Kristian, kafra, ya, sin, ta, ya, nun, Kristian. Kafra, ya, sin, ta, ya, alif, nun, Kristian. Nasrani ni adalah orang Kristian. Okey, kita sambung bacaan. Serta orang musyrik tidak akan meninggalkan kepercayaan dan amalan masing-masing sehingga datang kepada mereka seorang rasul. Waktu zaman Nabi belum dilantik menjadi rasul, masih lagi ada orang Yahudi, masih lagi ada orang Kristian yang masih lagi benar. Dia orang masih lagi memegang kepada agama Kristian dan Yahudi sebab waktu tu tak ada lagi rasul. Dan Nabi Muhammad pun belum lagi dilantik menjadi rasul. Jadi setelah dilantiknya Nabi Muhammad SAW, bila Nabi Muhammad pergi dakwah dekat orang Kristian, orang-orang Kristian yang betul-betul memegang agama mereka, orang-orang Yahudi yang betul-betul memegang agama mereka, bila mereka jumpa dengan Nabi, mereka terus beriman dengan Nabi dan memeluk Islam. Itulah maksud bukti yang nyata. Bukti yang nyata ni bermaksud bila Rasul datang kepada mereka, mereka akan peluk agama yang dibawa oleh Rasul tersebut. Okay, baik. Kita tengok pada poin yang ketiga. Perpecahan dan perselisihan itu berlaku kerana mereka sayang meninggalkan kepercayaan dan amalan yang diterimanya turun-temurun. Dan ada pula yang berperasaan hasad, dengki serta sayangkan pangkat dan pengaruh yang mereka nikmati faedahnya. Bila datangnya Rasul, macam Ustaz cerita tadi, orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi yang betul-betul memegang kepada ajaran Yahudi dan Kristian, bila datang Rasul kepada mereka, bila datang Nabi Muhammad kepada mereka, mereka akan masuk Islam. Tetapi ada juga orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin Mekah lah yang kita tahu, macam Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya kan, yang jahat-jahat tu. Bila datang kepada mereka Nabi Muhammad, mereka tidak beriman. Sebab apa mereka tidak beriman? Sebab mereka sayangkan pangkat, sayangkan amalan turun-temurun nenek moyang. Jadi dia orang tak peluk pun Islam. Padahal dia orang tahu Islam itu adalah agama yang benar. Tetapi disebabkan sayangkan harta, sayangkan pangkat, jadi mereka tidak memeluk Islam. Okey, baik.
Kita teruskan yang ketiga. Kemudian mereka diperintahkan supaya menyembah dan beribadah kepada Allah dengan mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Hadirnya Nabi Muhammad adalah untuk mengajak umat-umatnya, orang-orang musyrik dan umat-umat Islam supaya menyembah kepada Allah, bersembahyang dan mengeluarkan zakat. Dan poin yang terakhir, sama-sama kita baca. Surah ini diakhiri dengan menerangkan azab siksa yang akan menimpa orang-orang yang kufur, ingkar dan balasan yang sebaik-baiknya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Surah Al-Bayyinah diakhiri dengan dia menceritakan tentang azab siksa kepada orang yang ingkar perintah Nabi Muhammad dan juga perintah Allah, dan juga ganjaran baik yang akan diberikan kepada orang yang melakukan amalan yang menurut perintah Rasulullah, Allah dan juga Rasulullah. Okey, baik. Iaitu apa? Balasan untuk orang yang taat kepada perintah Allah, iaitu Allah ganjari dia dengan syurga Adnin. Ada dekat surah ayat yang terakhir sekali, maksudnya syurga Adnin. Allah akan anugerahkan syurga Adnin. Okey, baik. Kita tengok pengajaran yang dapat kita simpulkan daripada surah Al-Bayyinah, muka surat 43. Okay, sama-sama kita baca. Yang pertama, kita hendaklah ikhlas beribadah kepada Allah. Okey, baik. Yang kedua, orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk. Macam yang kita baca tadi pada surah Al-Bayyinah, maksud dia tu, okey, orang yang beramal soleh adalah orang yang sebaik-baik makhluk. Baik, yang ketiga, kita hendaklah beriman dan yakin dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena yakinlah apa yang kita terima ni, rukun-rukun iman, rukun Islam, kita kena yakinlah bahawa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah benar dan datangnya daripada Allah yang Maha Esa. Jangan pernah persoalkan, jangan fikir, betul ke Nabi Muhammad ajar kita ni? Betul ke dia ni Nabi? Jangan pernah persoalkan, kerana Nabi sememangnya benar. Kita je yang kadang-kadang benar, kadang-kadang tak benar. Okey, baik. Kita tengok yang orang Islam dilarang mengikut dan terpengaruh dengan ajaran Yahudi dan Nasrani. Kita dilarang untuk mengikut apa yang apakah amalan-amalan yang diwujudkan oleh golongan-golongan kafir. Macam-macam kan sekarang ni. Macam dulu ada macam-macam trend lah. Pakai macam tu lah, pakai macam ni lah. Ada apa dalam TikTok, latih challenge lah dan sebagainya. Jangan ikut segala challenge yang merepek-repek, merapu, terutamanya challenge-challenge yang ada kaitan dengan agama. Challenge-challenge yang ada kaitan dengan agama lain selain dari Islam, janganlah ikut. Kalau challenge baca satu muka surat Al-Quran setiap hari ke, tak apa, tak kisah. Yang ini bila ada challenge yang ada kaitan dengan agama yang lain, challenge menyembah patung Buddha, jangan ikut. Itu adalah amalan-amalan yang selain daripada Islam. Okey, baik. Yang terakhir, orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah akan mendapat balasan baik. Semua sedia maklum. Dalam surah Al-Bayyinah pun sudah dimaklumkan bahawa orang yang beramal baik akan diberikan ganjaran yang baik, iaitu syurga Adnin. Dan orang-orang yang ingkar akan diberikan siksa yang azab siksa yang amat dahsyat, iaitu dicampakkan ke neraka buat selama-lamanya. Okey, baik, kita tengok sikit info surah. Info surah, mendapat keredaan Allah dalam kehidupan adalah sesuatu yang sangat berharga di dunia dan di akhirat. Mendapat keredaan Allah bukan hanya sesuatu yang berharga, tetapi adalah matlamat utama kita hidup dekat dunia ni. Matlamat utama sekali adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, sampai itu sahaja untuk hari ini. Untuk kerja sekolah,
Takkan tak ada kerja kan? Mestilah ada. Terutama kamu nak UPKK ni mestilah ada kerja rumah. Okey, baik. Kita tengok pada latihan. Okey, ni Zalzalah kita dah settlekan. Walaupun ada lagi kan. Yang ni tak apa tu. Itu nanti Ustaz akan Ustaz akan suruh. Tak apa, kita tinggalkan dulu. Kita masuk kepada muka surat 39. Okey, latihan bagi surah Al-Bayyinah. Okey. Arahannya A, tuliskan kalimah Al-Quran bagi maksud ayat di bawah. Okey, dia ada bagi 5 terjemahan dan kita perlu tulis dalam bahasa Arab. Kita perlu tulis perkataan yang ada dalam surah Al-Bayyinah yang menggambarkan terjemahan-terjemahan yang telah diberikan. Okey, baik, yang pertama, orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Ada tak dalam surah Al-Bayyinah? Ada perkataan untuk orang kafir. Okey, kita boleh rujuk kepada ayat yang pertama. Orang-orang yang kafir. Okey, lam yakunil ladzina kafaru. Kafaru. Kafaru ni ada membawa maksud kepada orang-orang yang kafir. Okey. Jadi, awak semua boleh tulis kafaru. Kafaru. Okey, letak baris. Kafaru. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti yang jelas nyata. Bukti yang jelas nyata ni sebenarnya maksud ataupun terjemahan bagi nama surah tu terus. Al-Bayyinah membawa maksud bukti yang jelas nyata. Jadi tulislah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Letakkan baris. Al-Bayyinatu. Al-Bayyinatu. Okey, baik. Orang yang beriman. Yang ketiga, orang yang beriman. Cuba kita tengok dekat mana dia ceritakan tentang orang yang beriman. Ceritakan tentang orang yang beriman. Orang yang kafir dari... Okey. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Okey, awak boleh jumpa dekat ayat yang ketujuh. Potongan ayat yang ketujuh. Innalladzina amanu. Tadi kalau orang kafir, kafaru. Kalau orang yang beriman, amanu. Okey, baik. Jadi boleh tulis amanu. Okey, pindahkan yang ni. Amanu ni kepada sini. Nombor 3. Okey, sama-sama tulis amanu. Amanu. Okey. Amanu. Nombor 3. Okey, nombor 4. Terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran. Ada satu ayat yang menceritakan tentang wahyu yang disampaikan oleh Rasul. Terkandung di dalamnya banyak pelajaran. Okey, dekat ayat yang mana? Okey, ayat yang ketiga. Okey, awak boleh tengok ayat ketiga. Fiha kutubun qayyimah. Terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar. Jadi, yang mana? Okey, kita boleh tengok nombor 4 ni. Semua sekali. Di dalamnya pelajaran dan hukum yang benar. Semua sekali dekat ni. Jadi awak perlu tulis semua sekali. Fiha kutubun qayyimah. Pada nombor 4. Fiha kutubun qayyimah. Pindahkan saja. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat pelbagai pelajaran. Di dalamnya apa? Al-Quran lah. Wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Qayyimah. Okey, baik. Yang kelima, yang terakhir sekali. Dan beramal soleh. Allazina amanu amilus salihat. Pada ayat yang ketujuh. Wa amilus salihat. Beramal soleh. Jadi awak boleh pindahkan wa amilus salihat pada soalan yang kelima. Wa amilus salihat. Wa amilus salihat. Salihat ni adalah amalan-amalan soleh. Tulis elok sikit lah. Yang ni Ustaz nak laju sikit. Okey, baik. Yang ini kita dah buat sama-sama. Muka surat 39. Jadi, muka surat 40 dan juga muka surat 41. Ustaz nak awak buat sendiri. Boleh rujuk kepada buku teks. Okey, muka surat 40 ni. Arahan dia. Suaikan
maksud ayat Al-Quran dengan ayat yang betul. Dekat sebelah kanan, kotak di sebelah kanan dibagi ayat Al-Quran. Dan di sebelah kiri diberikan terjemahan. Jadi mana awak nak rujuk, awak boleh rujuk pada buku teks muka surat 40 dan juga 41. Semuanya dia dah letak dah sebelah-sebelah. Ayat Al-Quran di sebelah kanan dan terjemahan di sebelah kiri. Jadi awak boleh rujuk muka surat buku teks muka surat 40 dan juga 41 dan cuba lengkapkan latihan pada buku latihan muka surat 40. Dan 41 ni soalan berbentuk objektif. Objektif ni apa? Soalan yang dah ada dia bagi pilihan jawapan. Cuma awak saja yang perlu pilih jawapan yang paling tepat. Okey, baik. Apa arahan dia? Pilih jawapan yang betul bagi intipati surah Al-Bayyinah. Okey, jadi 1 hingga 4 ni semuanya dia tanya berkenaan dengan intipati ataupun intisari. Intisari lah maknanya apakah isi penting, isi ringkas yang terdapat dalam surah Al-Bayyinah. Jadi muka surat 41 ni awak kena bulatkan jawapan yang tepat dan mana awak boleh rujuk? Awak boleh rujuk pada muka surat 42. 42 yang kita baca tadi, 42 ni semuanya adalah berkenaan dengan intipati ataupun intisari surah Al-Bayyinah. Okey, rujuk muka surat 42 dan lengkapkan soalan pada muka surat 41. Buku latihan muka surat 41. Jadi 40 dengan 41 saja. Itu adalah kerja rumah kamu untuk hari ini. Okey. Sekian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.